Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada DJ Anggun untuk bertugas untuk pagi ini. Jadi Alhamdulillah kita ditemukan lagi hari ini dengan izin Allah, hari Jumaat penghulu segala hari bersamaan dengan 28 Rabiul Akhir 1443 Hijrah. Dan baiklah mesti dalam slot Adinul Khalis hari ini macam biasa bersama-sama dengan guru pembimbing kita yang berbahagia Ustaz Wan Junaidi Wan Jaafar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan untuk hari ini juga seperti biasa Ijul sebagai penerbit rancangan Adinul Khalis akan terus bersama-sama dengan anda, dan saya percaya ketika ini mungkin sains-sains kita ataupun sahabat anda muslimin dan juga muslimat dah pun bersedia, dan juga boleh ikuti musi siaran langsung di Facebook rasmi Terengganu FM. Dan insyaAllah pada minggu ini, minggu yang ataupun slot yang ke-25, Ustaz akan membicarakan tentang percakapan bersandarkan apa yang berlaku kepada asbab zahir. Jadi sebagai mukadimahnya, saya mempersilakan Ustaz untuk mukadimahnya untuk hari ini. Dipersilakan Ustaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada Ijo dan kepada sidang pendengar slot Ad-Dinul Khalis. Mudah-mudahan kesemua kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan agama yang sebenar, agama yang suci, dengan akidah yang suci, yakni akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dengan ibadah yang sebenar-benarnya yang berlandaskan kepada ilmu, dan dengan kuasa hati yang suci, beribadah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi insya-Allah untuk slot yang ke-25 pada pembicaraan rukun iman yang ke-6, sekalian perkara yang berlaku datang daripada qada, yakni ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah, dan datang daripada qadar, yakni perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat dengan kudrah. Sama ada perkara baik, iman dan ta'ah, datang dari qada dan qadar Allah. Sama ada perkara yang jahat, kufur dan maksiat, datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada satu perkara pun yang berlaku, sama ada di bumi, di langit, di dunia, di akhirah, walaupun sebesarah, melainkan kesemuanya datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala, rukun iman yang ke-6. Kemudian saya nak pergi kepada percakapan kita. Yang kita duk cakap harian ni, kita menyandarkan, meletakkan apa-apa yang berlaku kepada asbab zahir. Tidak menyandarkan kepada hakikinya qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh hak semasa sekarang. Contoh hak semasa sekarangnya, COVID dan vaksin sekarang lah. Apabila terkena penyakit COVID, maka akan timbul bagai-bagai simptom dia. Ada hak ringan, ada hak biasa, hak pertengahan, dan ada yang hak kritikal, yang ada yang bawa kepada mati. Berpunca daripada kena penyakit COVID. Sampai ke mati kawan ni kerana kena penyakit COVID. Walhal rukun iman yang ke-6, pegangan kitanya
sekalian yang berlaku adalah datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang zahirnya datang daripada kajian manusia, tetapi hakikinya kesemua tu datang dari qada dan qadar Allah, terhasillah waxing. Bila terhasil waxing, maka sandar pula ketahanan diri kepada waxing pula. Walhal ketahanan diri itu datang dari qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam mana pula dengan percakapan sandar kepada asbab zahir. Asbab zahir mudarat kerana waxing. Asbab zahir manfaat kerana waxing. Asbab zahir mudarat kerana COVID. Asbab zahir manfaat kerana waxing. Sandar seumpama tu. Walau pegangan kita sekarang berlaku qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ni sidang pendengar kena ambil faham molek lah. Hak bab pegangan, bab rukun iman yang keenam, sudah panjang dah kita bicara. Yang mana jelas sekaliannya datang daripada qada dan qadar Allah. Hak timbul, hak percakapan tadi. Percakapan tu saya datangkan contoh percakapan hak biasalah. Hak realiti sekarang. Hak harian kita bercakap makan nasi maka kenyang. Minum air maka hilang dahaga. Kalaulah kita panah, kita pasang aircon, pasang kipas, jadi sejuk. Kalau panah molek, matahari terik molek, kalau jemur jadi kering. Tu contoh banyak lagi lah. Kalau sakit kepala, telan Panadol, maka hilang sakit kepala. Tu panggil percakapan sandar kepada asbab. Walau hakikinya kenyang ke, hilang dahaga ke, jadi sejuk ke, jadi kering ke pakai yang kita jemur, hilang pening kepala, sekalian qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi percakapan sandar kepada asbab tadi, hak tu tak ada salah pun. Tak ada salah. Itu dipanggil percakapan bukan isnad hakiki. Isnad bukan sandar hakiki sebenar-benar. Isnad hakiki, sandar sebenar-benarnya qada dan qadar Allah. Hak sandar pada asbab dipanggil isnad majazi. Isnad majazi. Jadi perkataan ni sidang pendengar biar reti sebutlah. Bunyi arak sikit. Kamu ni berpegang qada dan qadar. Kenapa kamu sandar kepada COVID, vaksinasi, air contohnya. Itu isnad majazi. Isnad ni sandar kepada asbab zahir. Majazi ni sementara, pinjaman. Hakiki sebenar-benar qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam mana kita kata hak dia bercakap sandar kepada COVID, vaksinasi, air ni hanya isnad majazi, bukan isnad hakiki. Bukan itu sebenar-benarnya. Hak sebenar-benar pegangan sekalian qada dan qadar. Macam mana boleh kata seseorang yang bercakap terang-terang COVID, timbul simptom-simptom. Vaksin, alhamdulillah bermanfaat. Makan nasi, kalau tambah pula, jadi kenyang. Kenyang. Minum air, hilang dahaga. Kan terang-terang kata asbab tu kan. Dah. Itu bukan isnad hakiki. Itu hanya isnad majazi. Letak sementara je. Kenapa kita boleh kata dia letak tu sementara? Apa qarinah dia? Apa bukti dia yang dia bercakap di lidah tu COVID, vaksinasi, air tu bukan pegangan? Qarinah dianya, dia orang Islam yang beriman. Tapi kalau dia tu orang kafir,
Dia bercakap qawi, dia bercakap waxing, dia bercakap nasi, dia bercakap air. Sama macam kita orang Islam yang beriman bercakap. Tapi dia orang kafir bercakap. Itulah pegangan dianya. Kita nak kata, dok, dia berpegang bukan qawi, bukan waxing, bukan nasi, bukan air. Dok. Isnad majazi letak sebentar. Mana qarinah? Mana tandaan nak kata dia tu cakap isnad majazi? Tak ada sebab dia orang kafir. Ada pun bercakap dengan percakapan yang sama, sandar pada asbab keluar daripada mulut orang Islam yang beriman. Itulah qarinah yang menyatakan bahawa percakapan orang Islam tadi ni hanya percakapan isnad majazi. Bukan hakiki dia qawi, waxing, nasi ataupun air yang bekas. Sebab orang Islam yang beriman tetap dah rukun iman yang ke-6, sekalian yang berlaku qada dan qadar. Jadi hak dia cakap isnad majazi, sandar pada asbab zahir. Sebab apa? Sebab al-lughah tudau ala zahir. Al-lughah tubna ala zahir. Kita dah cakap ni kita sandar zahir. Zahir mari daripada qawi waxing, kita sandar pada qawi waxing. Mari daripada makan, mari daripada minum air, kita sandar pada makan minum air. Itu dari segi percakapan sahaja. Tapi kenapa kata percakapan saja tak sampai di pegangan? Sebab dia orang Islam yang beriman. Itu qarinah dia yang menjadikan bahawa yang orang Islam ni bercakap sandar pada asbab bukan isnad hakiki, isnad majazi. Sandar sementara pada asbab zahir, pegangan tetap dah. Ni kena ambil faham molek ni. Sebab saya memang apabila saya membicarakan berkaitan dengan qada dan qadar, sekalian qada dan qadar, saya tidak lupa kepada peringatan berkaitan dengan percakapan isnad majazi. Saya tak lupa. Maknanya kalau saya sebut mengajar sekalian qada qadar, saya akan sambung kepada adapun yang orang Islam yang beriman bercakap sandar kepada asbab zahir, itu hanyalah isnad majazi. Memang saya sentiasa beri peringatan seumpama tu. Sebab dahulu-dahulu di tempat kita ni timbul salah pengajaran. Salah pengajaran ni salah berat sangat. Salah berat sangat. Sebab apa? Sebab mengkafirkan orang Islam yang hanya bercakap asbab. Mengkafirkan orang Islam yang hanya bercakap asbab yang tak salah pun. Siapa yang mengajar seumpama tu? Orang mengajar yang tidak belajar, hanya membaca sendiri. Ni timbul seumpama ni. Faham tak ni? Lepas tu saya peringat sokmo. Sebab dahulu-dahulu saya biasa dengar sangat. Dan bila saya mengajar bab qada dan qadar, dan saya sambung kepada percakapan asbab, itu hanya isnad majazi, adalah orang-orang yang mengaji-mengaji ni. Orang dengar-dengar lama ni. Ustaz, saya dahulu mengaji, guru saya ajar, cakap asbab je, guru saya kata kafir lah dah. Sebab apa kafir? Sebab dia bercakap, bererti itulah pegangan. Bercakap, qawi, timbul simptom-simptom, waxing, jadi manfaat-manfaat, makan nasi, jadi kenyang, minum air, jadi hilang dahaga, pastilah hak dia bercakap, itulah pegangan. Ni salah sangat ajaran yang seumpama tu daripada guru yang tidak belajar. Dia ambil huraiannya di mana? Huraian dia dalam kitab. Huraian dari kitab tak salah. Cuma hak dalam kitab tak salah, huraian dia salah. Dalam kitab yang kita bicara dah dahulunya, barang siapa yang berpegang, berakidah, berpegang di hati, sesuatu berlaku secara tabi'i. Kita bicara dah dahulu, secara semula jadi. Kalau berpegang ada sesuatu berlaku secara tabi'i, secara semula jadi,
Nasi mengenyangkan secara semula jadi. Air menghilangkan dahaga secara semula jadi. Tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Berpegang seumpama tu kafir ijma' ulama yang kita bicara dahulu. Itu dalam kitab. Barang siapa berpegang sesuatu berlaku secara tabi'i semula jadi. Nasi lah secara semula jadi mengenyangkan, air secara semula jadi menghilangkan dahaga, pisau secara semula jadi memutuskan, api secara semula jadi menghanguskan. Maka pegangan tersebut kafir ijma' ulama. Itu kitab. Sekarang huraian daripada ajaran yang salah ni. Apabila dia berpegang yang berlaku tu secara tabi'i semula jadi, keluar di mulut. Itulah hak mari daripada dalam. Jadi berpegang ni hati masing-masing. Tak tahu. Tahu macam mana dia berpegang berlaku secara tabi'i semula jadi, keluar di mulut. Makan nasi kenyang, minum air hilang dahaga, pisau tajam molek mudah nak kerat, api kuat sangat sekejap je licin, kena bakar, terbakar di api. Dituang mulut, cakap pula sukarela dengan pilihan sendiri, bukan telatah-telatah, bukan. Maka itulah pegangan. Ni hak ajaran salah. Dan kita barang siapa berpegang. Benda ni berlaku secara tabi'i semula jadi, maka pegangan tu kafir. Betul lah kitabnya. Dihura salah, bila keluar mulut, itulah pegangan. Dia kata gitu. Jadi kafir lah bila bercakap sandar kepada umpama nasi, air, pisau, api. Ni. Jadi hak belajar ni kata saya dulu gitulah, kata mudah-mudah saya mengkafirkan orang Islam yang hanya bercakap asbab. Itu salah pengajian sangat-sangat. Mengkafir pula orang Islam yang beriman. Man kafara mu'minan faqad kafar. Sesiapa yang mengkafirkan orang mukmin yang tidak kafir, kafir itu akan balik kepada yang mengkafirkan. Waliyazabillah. Pandai ni. Sekarang ni dia salah pengajian. Orang Islam saudara dianya hanya bercakap sandar pada asbab. Dia mengaji dengan guru yang sangat salah ajarannya. Maka kamu makan kenyang, minum air hilang dahaga. Kafir kamu. Yang dikafirkan tu tidak kafir, dia hanya cakap asbab. Jadi bila dia mengkafirkan orang mukmin yang tidak kafir, siapa yang kafir? Yang mengkafirkan saudaranya akan jatuh hukum kafir. Dah tak berat apa lagi ni. Faham tak ni? Kemudian macam mana Ustaz saya dahulu, itu dia panggil dosa dengan anak Adam pada perkara agama. Dosa anak Adam ni pada agama, pada diri, pada harta, pada kehormatan, pada maruah. Ni dosa dengan anak Adam pada agama, dosa dengan anak Adam yang paling besar sekali adalah dosa anak Adam pada perkara agama. Kamu mengkafirkan dia. Kamu wajib kena minta maaf seorang-seorang orang Islam yang kamu kafirkan. Sebab itu dosa dengan Adam, dosa pada perkara agama, dosa dengan anak Adam yang paling besar sekali. Dia kata saya belajar gitu. Salah awak pilih guru. Nak belajar ilmu tauhid ni kena ingat baik sidang pendengar. Pastikan belajar ilmu tauhid dengan guru yang berguru serta mahir. Dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Syekh Muhammad Zain, dalam kitab Aqidatun Najin karangan Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani, haram belajar ilmu usuluddin dengan guru yang tidak berguru dan guru yang tidak mahir. Ni haram kita belajar ilmu usuluddin dengan guru yang tidak berguru. Dia hanya membaca sendiri. Dia pun pakai akal dia. Dan yang tidak mahir, haram kita belajar. Akhirnya timbul terima ajaran salah,
akhirnya mengkafirkan orang Islam lain, yang mana kafir itu balik pada dirinya sendiri, bertaubat dengan Allah daripada dosa kekafiran dan kena minta maaf seorang-seorang anak Adam yang terdahulu yang kamu kafirkan. Berat Ustaz ya. Berat sangat-sangat. Apa anda ni? Mengkafirkan orang Islam yang hanya cakap asbab, yang tak salah pun. Itu cakapan harian. Tak ada salah. Boleh ya. Boleh je. Boleh je. Tapi kalau dulu-dulu sebab misal tadi hak semasa COVID dengan vaksin. Kemudian sebab misal dengan nasi dan air. Tapi hak paling sensitif dahulunya hak obat. Sandar kepada obat kau kapi awal-awal lalu dah lah. Bagaimana kita percaya benda tu dah. Bukan sekarang ni dia tidak berpegang obat. Dia hanya sandar kepada obat. Dalam Panadol hilang pening kepala. Makan obat darah tinggi stabil sokmo. Makan obat kecil manis ke, cocok kecil manis jadi stabil sokmo. Disandar kepada obat. Itu hanya isnad majazi. Pegangan jadi stabil penyakit kecil manis, stabil penyakit darah tinggi, jadi sembuh daripada apa-apa penyakit, datang daripada qada dan qadar Allah. Itu pegangan. Hanya sandar kepada asbab obat. Tapi saya sebut tadi, hak paling sensitif dahulu, yang mudah dikafirkan apabila sandar kepada obat. Sama saja. Sandar pada COVID ke, vaksin ke, nasi ke, air ke, obat ke, sama. Hanya isnad majazi juga, sandar sementara kepada asbab. Pegangan kita orang Islam yang beriman, balik pada rukun iman yang keenam, sekalian yang berlaku adalah datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Al-Quran pun Allah Taala menyandar kepada asbab. Ini contoh-contoh ayat. Surah An-Nahl ayat yang ke-11, Allah Ta'ala berfirman, yumbitu lakum bihi zar'a wa zaituna wa nakhila wal a'naba wa min kulli samarat. Tuhan kata, menumbuh manfaat bagi kamu dengan sebab hujan akan tanaman, akan buah zaitun, buah tamar, buah anggur dan tiap-tiap buah-buahan. Jadi Tuhan kata, menumbuh manfaat bagi kamu dengan sebab hujan akan tanaman. Jadi sebab hujan maka tumbuhlah tanaman. Jadi Tuhan sandar kepada sebab hujan lah jadi tumbuh tanaman. Kalau tidak ada hujan, kering kontang, tak tumbuhlah tanaman. Kalau tanaman hok tumbuh dah pun kalau kering kontang, tanaman tu akan jadi mati. Jadi Tuhan kata menumbuh manfaat bagi kamu dengan sebab hujan akan tanaman. Jadi Tuhan sandar tumbuh tanaman dengan sebab hujan. Walaha yang menumbuhkan tanaman bukan hujan, bukan air. Qada. Tapi dalam Quran Allah Ta'ala menyandar juga kepada asbab. Asbabnya apa? Hujan. Adakah asbab yang bekas? Adakah air hujan boleh bagi tumbuh tanaman? Tidak. Tumbuhnya tanaman qada dan qada itu pegangan. Tapi Tuhan sandar kepada asbab, iaitu hujan. Dalam surah Yasin ayat yang ke-36 Allah Ta'ala berfirman, subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah Ta'ala yang menjadikan sekalian makhluk ni berpasang-pasangan. Mimma tumbitul ar, daripada tumbuhan yang ditumbuhkan oleh bumi pun berpasang-pasangan. Daripada mimma tumbitul ar, daripada tumbuhan yang ditumbuhkan oleh bumi. Quran kata yang menumbuhkan tumbuhan tu siapa? Bumi yang menumbuh. Tapi yang menumbuhnya bumi? Tidak. Qada dan qadar. Tapi Al-Quran menyandar kepada bumi. Itu asbab zahir. Jadi banyak lagi lah ayat-ayat yang menyandar kepada asbab dalam ayat Quran. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum
Sejadah yang ke-11. Dalam ayat tu memberi faham kepada kita yang mematikan kita, yang mengambil nyawa kita adalah malaikat malaikat Israel yang mematikan kita. Yang Tuhan tugaskan malaikat Israel untuk cabut nyawa kita. Malaikat ni makhluk tak bekas. Dan siapa yang menghidup, yang mematikan? Kita baca semua kan. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Menghidup ia Allah dan memati ia Allah. Dan Allah Ta'ala atas tak satu amat kuasa. Siapa yang mematikan? Allah Ta'ala, bukan Israel. Tu Allah Ta'ala sandar pada Israel, itu asbab. Zahirnya gitulah. Hakiki Allah Ta'ala berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah yang mematikan. Tu Tuhan sandar pada malaikat Israel tu. Tu hanya asbab sahaja. Pegangan kita yang menghidup, perbuatan qada qadar Allah. Yang memati pun perbuatan qada dan qadar Allah. Dalam ayat Quran pun sandar pada asbab. Sidang pendengar. Dalam hadis-hadis Nabi pun banyak sandar kepada asbab. Luqaimatun yuqimna sulbahu. Kata Nabi SAW. Beberapa suap yang kita makan yang boleh membetulkan tulang belakang kita untuk beribadah. Jadi kalau tak makan ni kan jadi lembek. Tapi lembek kok nak ibadah macam mana? Jadi dok gok lah. Jadi Nabi kata luqaimatun yuqimna sulbahu. Beberapa suap yang membetulkan tulang belakang kita yang mana kita boleh buat ibadah. Hak kita makan tu lah. Beberapa suap tu. Adakah beberapa suap yang kita makan boleh membetulkan tulang belakang? Tidak. Betul tulang belakang bertenaga qada dan qadar. Bukan beberapa suap tu bekas. Tapi Nabi kata beberapa suap itulah yang membetulkan tulang belakang. Itu hanya sandar kepada asbab. Kama tak kulunal hatab. Seperti memakan oleh api akan kayu api yang kering. Jadi api makan kayu api yang kering. Tak, qada qadar. Kama yumbitul ma'ul bagla, seperti menumbuh oleh air akan sayur-sayuran. Nabi kata air boleh menumbuhkan sayur-sayuran. Itu hanya Nabi sandar kepada asbab. Tak ada salah apa pun. Nabi pun sandar kepada asbab. Aslu kulli da'in al-baradah wa aslu kulli dawa'in al-himyah. Nabi kata punca penyakit banyak makan. Dan punca tiap-tiap penawar adalah pantang. Jadi punca ni sekian penyakit ni banyak makanlah punca dia. Dan punca asal bagi tiap-tiap penawar obat pantang lah. Kalau pantang barulah jadi insya-Allah sembuh. Tapi banyak makan ke, pantang ke, asbab. Yang jadi penyakit qada dan qadar, yang jadi penawar sembuh qada dan qadar. Tapi Nabi sandar kepada asbab. Kalau nak cerita bab hadis-hadis Nabi sandar pada asbab ni banyak. Tak ada salah apa pun sandar kepada asbab. Tiba-tiba sandar pada asbab dikapikan. Salah sangat pengajian. Saya ada sebut dah dahulu. Di slot yang ke-20. Cerita berkaitan dengan sekalian yang berlaku adalah qada dan qadar. Tidak ada perkara yang berlaku secara tabii semula jadi. Jadi saya sentuh dahulunya. Dan memang saya sudah berulang kali juga sentuh berkaitan bercakap asbab ni. Cuma slot yang ke-25 ni saya kira saya nak fokus sikit lagi biar panjang. Tapi sebelum tu macam saya sebut tadilah, saya mengajar bab qada dan qadar, pegangan. Saya akan tak lupa. Pegangan tetap qada dan qadar. Yang kita duk bercakap tu cakap asbab, tak ada salah. Siapa ingat semua? Sebab apa salah pengajian tu lah? Mengkapi ke orang yang hanya bercakap asbab yang tak salah pun. Apa tak nak murid ni pun kapi orang lah. Kapi orang Islam yang beriman, kapi balik pada diri sendiri. Jadi saya masa slot 20 tu bicara bab macam mana dengan orang belajar kelas sains. Tak ada sebut Allah pun, sains dia lah. Asbab. Pegangan tetap dah qada dan qadar. Orang belajar kelas masakan.
gula garang, dia punya kandungan. Betul lah. Jadi sedap jadi apa? Padahal hakikinya qada dan qadar. Itu cakap sebab tak ada salah pun. Orang yang terbabit dengan pertanian, bubuh benih ni, bubuh baja ni, kemudian bubuh racun untuk mematikan bagian-bagian ni. Mana? Tak ada sebut pun qada qadar. Orang tanam kan disebut baja nenek je sebut benih hok nombor 1. Baja hok nombor 1. Lepas tu sentiasa siram air contohnya. Mana qada? Itu hanya percakapan asbab. Saya pun pergilah kepada bicara, kita ngaji fiqh pun sama juga. Kita ngaji fiqh pun sama. Kita ngaji fiqh. Air mutlak. Air musyammas. Ini saya sebut dah di slot yang ke-20. Air musyammas ni air yang dipanaskan dengan kepanasan matahari. Ada syarat-syarat dia lah. Maka air itu makruh digunakan. Dia bicara dalam kitab fiqh. Air musyammas, air yang dipanaskan dengan kepanasan matahari. Adakah matahari boleh memanaskan air? Qada qadar. Adakah kitab fiqh tu sebut qada qadar? Tidak. Kitab fiqh kata air musyammas ni air yang dipanaskan oleh kepanasan matahari. Lepas tu air mutaghayyir pula, air yang berubah. Berubah dengan apa? Berubah dengan tanah. Berubah dengan teh, berubah dengan milu. Adakah tanah, teh, milu boleh berbekas pada merubahkan air? Tidak. Berubah air tu qada dan qadar. Ada tak kitab fiqh sebut qada qadar? Tidak. Disebut kepada air lah yang merubah, tanah lah yang merubah air, teh, milu lah yang merubah air. Itu hanya apa? Asbab jua. Kemudian ni najis ada di tubuh kita, pakaian kita, tempat sembahyang kita. Macam mana kita nak menghilangkan najis? Nak menghilangkan najis, guna air. Airlah yang menghilangkan air najis dan airlah yang menghilangkan sifat najis, bau, rasa dan warna. Adakah air boleh menghilangkan najis? Air makhluk tak boleh bekas. Hilang najis, hilang sifat najis, qada dan qadar. Kitab fiqh tak sebut qada qadar, kitab fiqh sebut air. Itu isnad majazi, tak ada salah. Bukan kata ilmu sains tak sama pada qada dan qadar. Bukan kata kelas masakan, kelas pertanian tak sama pada qada dan qadar. Kelas fiqh pun tak sama pada qada dan qadar. Sama pada asbab. Sama kepada air. Nak menghilangkan najis ni kena samok. Mana? Kulit bangkai hok najis. Nak menghilangkan, nak menyucikan kulit bangkai najis kena samok. Samok dengan sesuatu yang tajam. Kalau dahulu menggunakan tahi burung merpati. Sekarang ni nak menghilangkan, nak menyucikan kulit bangkai yang najis ni menggunakan asid. Asid tu boleh menghilangkan lemuk-lemuk di kulit bangkai. Maka kulit bangkai pun jadi suci dengan kita samok menggunakan asid. Dalam kitab fiqh. Tapi kitab fiqh disebut menggunakan tahi burung merpati contohnya. Tapi adakah tahi burung merpati asid ke boleh menghilangkan lemuk-lemuk di kulit bangkai? Tidak. Qada qadar. Tapi kitab fiqh tak sebut qada qadar. Najis ni, tuak yang masam ni, berubah menjadi cuka dengan sendiri. Cuka jadi suci, kitab fiqh. Walaha tuak masam bertukar menjadi cuka nira, qada qadar, bukan jadi sendiri. Tapi kitab fiqh tak kata qada qadar. Kata jadi cuka nira dengan sendiri. Kalau berpegang jadi cuka nira dengan sendiri yang tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah, kafir ijma' ulama' tu pegangan tu. Tapi kitab fiqh tak sebut pun qada qadar. Tuak yang masam bertukar menjadi cuka nira dengan sendiri, maka cuka nira tu hukum suci. Kita nak istinja. Kita nak istinja ni guna air untuk menghilangkan najis. Ataupun guna batu. Ataupun guna benda-benda yang kasar untuk menghilangkan najis. Guna tisu ke? Adakah batu, tisu boleh menghilangkan najis? Qada qadar. Kita nak bersugi. Kita nak bersugi. Itu sunnah Nabi SAW. Yang afdalnya kita menggunakan kayu arak, kayu sugi. Tapi kita boleh bersugi dengan sesuatu yang kasar. Contohnya berus gigi.
Berus gigi benda yang kasar, yang boleh menghilangkan kotoran di gigi kita. Maka bersugi kita dengan menggunakan benda yang kasar, maka kita sudah melakukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi adakah benda kasar tu boleh menyucikan gigi kita? Tidak. Suci gigi kita kesemuanya adalah datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita pekoh sebut dak qada qadar? Tidak. Bersugi dengan benda yang kasar yang boleh menghilangkan kotoran di gigi. Itu hanya dipanggil isnad majazi. Dalam kitab, mana-mana kitab pun sama je. Banyak sanda isnad majazi. Ini contoh-contoh. Kita ada masa nak habis masa dah kita ni. Kemudian insyaAllah di slot akan datang, saya nak sentuh pula berkaitan dengan kita berpegang sekalian qada dan qadar, tetapi di hati kita tak rasa, tak ingat, tak hadir pun qada dan qadar. Di hati kita rasa ingat hadirnya asbab. Tu bab lain pula tu. InsyaAllah saya akan bicara di slot akan datang. Cuma satu lagi saya nak tambah contoh. Dalam kitab tasawuf, dia buat pembandingan seperti racun yang membunuh. Adakah racun boleh membunuh? Yang mematikan qada dan qadar, bukan racun. Tapi dalam kitab tasawuf, dalam kitab Minhajul Abidin, makan makanan yang haram seperti racun yang membunuh. Mana apa? Makanan haram tu akan membunuh agama kita. Dan kita makan benda haram. Jadi makan benda haram ni merosakkan agama kita seperti racun yang membunuh. Tapi dia kata racun membunuh. Racun tak boleh bekah. Dan kita hikam syarah Tauqul Bulaman ni, orang yang bersahabah dengan ahli dunia. Dia bukan ahli dunia. Dia berkawan dengan ahli dunia seperti racun yang membunuh. Bila kita berkawan dengan ahli dunia, kita akhirnya akan terpalit juga dengan dunia. Buat bandingan seperti racun yang membunuh. Hakikinya hidup mati qada qadar. Racun tidak boleh berbekah, racun tidak boleh mematikan, racun tidak boleh membunuh. Sebut racun membunuh hanya isnad majazi sahaja. Jadi jelas nyatalah bagi kitanya pegangan, tetap pegangan sekalian qada dan qadar. Cakapan hanya sandar kepada asbab zahir dipanggil sandar sementara isnad majazi. Sebab kita orang Islam yang beriman, pastilah pegangan kita tak lari dah. Kejap dah dengan kitanya. Yang berlaku kesemuanya datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sandar pada COVID ke, sandar pada vaksin ke, hanya sandar kepada asbab. Pegangan kita yang berlaku kesemuanya datang dari qada dan qadar Allah. Saya ulang-ulang COVID vaksin tu sebab itu isu semasa. Sebab ada orang yang mensyirikkan seseorang yang menyandarkan mudarat kepada COVID, mensyirikkan seseorang yang menyandarkan manfaat kepada vaksin. Sebab hakikinya yang bagi mudarat Allah Ta'ala yang sifat kudrah, yang bagi manfaat Allah Ta'ala yang bersifat kudrah. Makhluk tak bekah sama sekali. Itu pegangan kita. Sekalian yang berlaku datang dari qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita diberi pemahaman yang kejap, yang jelas dengan akidah yang sebenar, akidah yang suci, akidah ahli sunnah wal jamaah. Tuhan melindungi diri kita dan keluarga kita daripada akidah yang terpesong. Wallahu a'lam. Baiklah, itu tadi perkongsian pada minggu ini yang membicarakan, Ustaz baru saja membicarakan tentang percakapan bersandarkan apa yang berlaku pada asbab zahir. Jadi semoga apa yang diperkatakan untuk hari ini, moga-moga sidang pendengar akan faham, dan kalau boleh, kalau masih lagi tidak faham, boleh ikuti semula di Facebook rasmi kami di Terengganu FM. Baiklah, untuk sebagai mengakhiri rancangan kita untuk hari ini, saya mempersilakan Ustaz untuk mengamirkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin
Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada minggu hadapan di waktu yang sama kita akan jumpa lagi pada hari Jumaat pada pukul 10 suku pagi dalam Adinul Khalis. Baiklah, kita teruskan untuk rancangan seterusnya bersama-sama dengan DJ pagi ini dalam Anggun Inspirasimu.